Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domber TV. Menurut riwayat-riwayat dari Rasulullah SAW, kemuncak akhir zaman sebelum kiamat adalah pertempuran antara dua Al-Masih. Siapakah yang dimaksudkan dengan dua Al-Masih ini? Tidak lain dan tidak bukan ialah Al-Masih itu adalah Isa ibn Maryam dan Al-Masihud Dajjal. Isa adalah Al-Masih Al-Huda, iaitu Al-Masih yang memberi petunjuk, dan Dajjal adalah Al-Masih Ad-Dalalah, iaitu Al-Masih yang menyesatkan. Jadi apakah perbezaan antara dua Al-Masih ini? Dajjal dikatakan oleh Nabi SAW sebagai cubaan terberat dan terbesar bagi seluruh umat manusia. Dajjal lahir dari keturunan manusia. Mereka yang tertarik dengan penipuan dan penawaran Dajjal telah jauh dengan Allah. Manakala bagi orang yang menjauhi dan menolak Dajjal, orang itu kelak akan beruntung. Perkataan Dajjal mengikut pola fa'il terbentuk dari kata Dajjala yang bererti menutupi. Perkataan Al-Masih pada Dajjal pula adalah berdasarkan kepada hadis Nabi SAW yang menyebut berkenaan bacaan untuk berlindung daripada 4 perkara ketika bertasyahud akhir. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW telah bersabda, yang maksudnya, apabila salah seorang daripada kamu bertasyahud, hendaklah dia meminta perlindungan kepada Allah daripada 4 perkara dengan membaca, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada siksa neraka Jahannam, daripada siksa kubur, daripada fitnah kehidupan dan kematian, dan daripada kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Anas ibn Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, yang maksudnya, Dajjal itu sebelah matanya terhapus, seolah-olah tidak bermata. Tertulis di antara kedua matanya kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang maksudnya, ingatlah ketika malaikat berkata, wahai Maryam, bahawasanya Allah memberikan kabar yang menggembirakanmu dengan mengurniakan seorang anak yang engkau akan kandungkan semata-mata dengan kalimah daripada Allah. Nama anak itu Al-Masih Isa ibn Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan ia juga dari orang-orang yang didampingkan, iaitu diberi kemuliaan di sisi Allah. Ibn Kathir dalam mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama anak itu Al-Masih Isa ibn Maryam, menjelaskan maksudnya nama tersebut masyhur di dunia dan dikenali oleh orang-orang yang beriman. Dinamakan Al-Masih menurut sebahagian ulama salaf kerana baginda alaihi salam banyak melakukan perjalanan. Ada juga yang berkata kerana baginda mempunyai tapak kaki yang rata, tidak berlekuk. Dikatakan juga kerana jika baginda mengusap seseorang yang menghidapi penyakit kronik, maka dengan izin Allah, orang tersebut akan sembuh. Ibn Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab berkata, dinamakan Nabi Isa alaihi salam dengan Al-Masih kerana baginda banyak mengembara di atas muka bumi, serta baginda tidak menetap pada satu tempat. Dalam pendapat lain disebut, Nabi Isa alaihi salam disebut dengan Al-Masih kerana baginda mengusap dengan tangannya pada orang yang sakit, orang yang buta sejak lahir, orang yang menderita sakit kusta, kemudian mereka sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman ini disebutkan dalam hadis Abu Shuraihah Huzaifah bin Usaid. Dia mengatakan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 tanda-tandanya. Terbitnya matahari dari barat, Ad-Dukhan iaitu asap, binatang melata, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, keluarnya Dajjal,
munculnya Isa ibn Maryam. 3 gerhana, gerhana di barat, gerhana di timur, gerhana di Jazirah Arab, dan api yang keluar dari dasar Aiden yang mengiring atau mengumpulkan manusia dan bersama mereka di mana saja berada. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi yang jiwaku di tangannya, nyaris akan turun kepada kalian putera Maryam, iaitu Nabi Isa alaihissalam, menjadi hakim yang adil, menghancurkan salib dan membunuh babi dan memungut jizyah dan memenuhi harta." Hadis ini merujuk kepada matlamat Nabi Isa alaihissalam kelak untuk memusnahkan mereka yang percaya kepada kebatilan terhadap dirinya serta memerangi mereka yang bersifat tamak dan rakus seperti babi. Al-Masihud Dajjal ini jugalah yang ditunggu-tunggukan oleh orang Yahudi, manakala umat Islam menantikan turunnya Nabi Isa untuk menghancurkan salib serta penganut agama Yahudi dan Nasrani. Ibn Kathir juga menjelaskan bahawa Nabi Isa akan turun di Menara Putih, bahagian timur Masjid Al-Umawi, kota Damsyik, Syria. Ketika Nabi Isa telah datang, tentera mukmin turut bergabung untuk mengalahkan Dajjal yang saat itu sedang melaju ke arah Baitul Maqdis. Perlu kita ketahui bahawa kemunculan Dajjal itu benar dan nyata. Ini merupakan keyakinan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika mana fitnah Dajjal bermaharajalela dan keadaan orang-orang mukmin sedang nazak, Nabi Isa alaihissalam akan turun ke bumi. Sesungguhnya, kedua-dua Al-Masih akan muncul di akhir zaman. Al-Masih Isa dengan kemuliaannya yang dikurniakan Allah bersifat turun dari langit, seperti nas hadis sahih. Sedangkan Al-Masihud Dajjal pula akan muncul dengan sifat kebumian yang membawa pelbagai sihir dan kesesatan. Akhirnya, Al-Masih membunuh Al-Masih. Isa alaihissalam akan menghancurkan Dajjal. Itulah tanda kebesaran Allah bahawa kebenaran akan mengalahkan kebatilan.